Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Jadi saya ingin buat video lanjutan selepas daripada video yang pertama, yakni video kita kata review ataupun pandang pertama kepada modul ataupun inovasi Easy Faraid. Jadi insya-Allah malam ni kita nak tengok sedikit secara terperinci mengenai modul Easy Faraid, yang mana saya dah keluarkan daripada daripada ni lah bekas dia kan. Kalau siapa-siapa yang beli, kita macam ni lah, kita akan dapat bekas Easy Faraid, yang mana sekarang ni harga jualannya kalau tak salah RM210, 210 lah. Boleh. Ni adalah modul inovasi Easy Faraid daripada Ustaz Jasmin. Jadi app dekat Play Store pun Ustaz Jasmin dah publish, boleh download lah. Boleh pergi ke Google Play melalui kita kata web browser dekat PC, komputer, ataupun terus download melalui telefon app. Baik. Dan juga akan dapat buku panduan ringkas dari apa kita kata penulisan daripada Ustaz Khusyairi lah, yakni pengurusi ataupun ketua bagi Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Kita dapat ni sekali lah dalam pembelian modul Easy Faraid. Baik. Jadi apabila kita beli modul ni, modul Easy Faraid ini, maka kita boleh download app Easy Faraid dekat Play Store. Jadi kalau kata kita buka dekat Play Store, maka kita akan jumpa lah. Bila kita search Easy Faraid, maka boleh download lah. Boleh. Ustaz Jasmi dah publish dah app ni dekat Play Store lah. Dekat iPhone tak pastilah. Dekat Google Play Store lah untuk Android kan. Ni dia punya UI lah, UI UX dia kan. Macam ni lah. Baik, jadi tak ada siapa lagi lah. Orang yang download lebih kurang 10 user lah, dan ke atas 10 plus kan kalau kita tengok itu. Baik, review pun tak ada lagi, saya pun baru buat review. Ada satu kan. Okey, baik. Untuk app, nanti saya buat video yang berasingan lah. Boleh. Jadi saya nak download dulu, nak tunjuk menggunakan apa kita kata ni lah, emulator BlueStack. Nanti kita install kat sini. Jadi kita nak terus masuk kepada modul itu sendiri. Baik, jadi kita nak tengok secara detail lagi. Jadi apabila kita beli modul ni, dia adalah dalam keadaan kita kata cara nak buka dia adalah dengan seperti buku kita buka. Itu adalah cara buka dia. Jadi kita nak tengok apa yang ada, yakni inovasi Islamik UIA. Kemudian modul ni sendiri dah dapat pingat emas Anugerah Inovasi Terbaik 2020 daripada UKM lah. Karnival Antarabangsa Amalan Pembelajaran berimpak tinggi dalam pengajian Islam. Baik. Jadinya mudah, efisiensi dan pantas. Jadi mudah di sini, saya sebagai kita kata antara first user yang cuba Easy Faraid ni, saya tak tengok, kemudian saya beli masa pelancarannya di Melaka. Untuk mudah, nak kata mudah itu mudah, tetapi perlukan sedikit learning curve ataupun kita kata pembelajaran lah. Dia ada learning curve dia, kita kena belajar dulu. Maksudnya secara tidak langsung kita mesti tahu dulu asas-asas tentang ilmu Faraid. Sebab tu adanya kita kata buku modul ni lah. Boleh. Okay, baik. Kemudian pantas. Pantas itu ialah bila kita dah ada learning curve sedikit, kemudian modul ni secara bulatan jadi kita buka, maka dia akan membantu lebih pantas lah. Okay, baik. Dia sama juga seperti mana kalau kata dekat sini kan. Baik. Sini ada dua poster piramid halangan dan juga
roda faraid untuk waris utama. Jadi apabila kita beli apa-apa poster pun, kita kata ada learning curve dia, sebab orang yang menyusun poster dia ada dia punya pemahaman dia. Jadi kita pun kita kena menyelami lah dia punya pemahaman dia tu. Baik. Jadi macam ni. Ini adalah waris utama. Apa yang dimaksud dengan waris utama ni adalah kita kata kalau dalam mudahnya adalah 6 waris yang mana tak akan dihijab ataupun tak akan terhalang sama sekali. Itu disebut sebagai waris utama. Kita ada ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan, isteri ataupun suami lah. Jadi 6. Itu adalah disebut sebagai waris utama. Kemudian poster piramid pusaka pun dia ada learning curve dah. Kalau kita sekali tengok pun adakah kita faham? Jadi berhajat, maksudnya kita kena ada basic jugalah. Dekat sini dia ada sebut dah rumus ringkas dengan haraf ringkas dia. Ini adalah 6 waris yang mana tidak terhalang sama sekali. Sebelah ni lah. Okey, kemudian kita tengoklah. Terhalang, penghalang. Yang ni akan menghalang yang di tengah. Akan menghalang yang di tengah. Yang di sisi ni kan. Disebut dengan penghalang dan terhalang. Okey, baik. Okey, baik. Jadi berbalik kepada modul Easy Faraid ini, maka kita nak buka kan. Jadi kita bukakan modul ini. Dia secara lipat lah, dia terlipat. Apabila kita buka lipatan tu, yang pertama sekali kita akan jumpa bahagian 1. Kemudian adanya bahagian 2. Kemudian adanya bahagian 3. Baik. Untuk bahagian 3 ni kita sebut yang 3 dulu lah. Yang 3 ni adalah untuk masalah yang khas dan juga tempat pengiraan dia. Jadi dekat sini nanti kita akan buat contoh pengiraan lah. Cuma saya nak kena beli satu plastik lah. Plastik yang jenis tu. Kita conteng atas tu. Sayang juga nak conteng atas ni. Beli pun mahal kan. Kalau ikut saya rasa direka untuk kita guna whiteboard marker dan boleh padam. Tapi comot lah nanti. Okey, baik. Kemudian dekat bahagian 2, yakni kita tengok label sebagai waris ganti. Tadi kita sebut sebagai waris utama itu ada 6. Itu di bahagian 1. Nampak? Waris utama. Selepas waris utama maka dia ada waris ganti. Menggantikan waris utama lah. Contoh kalau kata si mati tak ada ahli asabah. Maksudnya anak dah tak ada, bapa pun tak ada. Maka berhajat kepada ahli ganti yang akan makan asabah lah. Ataupun yang lain tengok lah. Okey, baik. Jadi modul ni, ni untuk bahagian 2. Ahli ganti dan dia ada 2 roda dekat sini. Dia ada 2 roda lah. Untuk bahagian 2 ni. Ni roda yang pertama kita perlu letak di bahagian waris utama. Ada 6. Di sini adalah waris ganti. Baik, jadi kita cabut roda yang pada ni bahagian 2 kita cabut untuk kita ambilkan roda waris utama. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Dia ada fungsi magnet lah. Dia magnetik, dia melekat. Maka kita letak di bahagian waris utama lah. Itu cara dia. Cara step yang bermula lah. Okey, baik. Kemudian kita tengok di atas. Dia ada, kita kata info utama. Info utama ni kita boleh baca. Jika bulatan waris utama tiada anak lelaki. Mana anak lelaki ni? Yang paling luar sekali lah. Baik. Jadi kita try pusing dulu bagi semua hijau. Dia punya indikator ataupun cara nak baca tu nanti ada di bawah. Ni saya bagi hijau je lah dulu. Kita nak tengok siapakah ahli waris kan. Siapakah ahli waris utama. Macam 6 yang saya sebut tadi. 6. Isteri, suami, ibu, bapa, anak perempuan dan anak lelaki. Okey, baik. Kita tengok dekat info utama. Jika bulatan waris utama tiada anak lelaki, gabungkan bulatan waris utama ni. Gabungkan bulatan ni, roda ni, dengan waris ganti pada bahagian 2. Maksudnya kita angkat. Kalau kata tak ada anak lelaki lah, yang mana dia tandakan dengan merah, maka kita angkat bulatan ni. Kemudian kita letak di atas bulatan waris ganti pada bahagian 2. Macam tu. Okey, baik. Jadi kita tengok lagi, kita sambung. Jika si mati hanya meninggalkan pasangan, yakni suami atau isteri lah. Mesti salah seorang yang mati. Bukan dua-dua ada. Suami mati meninggalkan isteri. Isteri mati meninggalkan suami. Okey.
Jika si mati hanya meninggalkan suami, pasangan, yakni suami ataupun isteri, kemudiannya bapa dan ibu sahaja, rujuk masalah umariah pada bahagian 3, yakni kita tengok pada bahagian 3 ini adalah pengiraan yang khas. Dia ada pengiraan yang khas untuk ibu dan bapa. Sebab pada ketika itu bapa dia dah tak dapat, maksudnya dia tak ada beza lah, maksudnya sepatutnya lelaki 2 ganda, perempuan 1 ganda. Dekat situlah tu masalah yang khas. Okey, baik. Kemudian ni adalah roda dia, ada penunjuk. Kemudian kita tengok di bawah ni, yakni petunjuk warna biru, yakni bulatan berwarna biru cair, waris asabah furud. Boleh. Lepas tu silau kan. Lepas tu bulatan berwarna biru gelap, waris asabah. Boleh. Jadi maksudnya waris, kalau simbol biru itu adalah ahli fardu. Yang biru gelap ini adalah menunjuk kepada asabah. Kemudian hijau ni bermaksud waris ada dan masih hidup. Kemudian warna merah ini menunjuk kepada waris tiada ataupun meninggal dunia. Baik, jadi kalau kita tengok dekat sini, jikalau hijau ni menunjuk kepada waris ni masih hidup. Jadi apabila macam tu maksudnya kita kata salah satu suami ataupun isteri mesti ada colour merah lah. Dia tak boleh suami hijau, isteri pun hijau. Maka ada tak kena lah. Dia mesti salah satu ni mesti merah. Jadi hijau menunjuk kepada masih hidup, merah menunjuk kepada matilah ataupun dah tiada lah. Okey, biru cerah menunjuk kepada ahli fardu. Dia ada bahagian fardu, sama ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Baik. Kemudian bahagian biru gelap ini adalah asabah. Boleh, asabah kita ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi, adanya asabah ma'al ghairi. Okay, baik. Jadi habis untuk info tu je lah. Untuk bahagian 1 habis dekat situ lah. Kita ada info utama, roda untuk waris utama. Kemudian kita ada petunjuk, color coding dia. Kemudian kita ada pada bahagian 2 pun sama juga, kita ada roda untuk waris ganti. Untuk kalau kita imbas dekat sini adalah waris sisi. Boleh, ataupun dalam istilah lainnya, kalau kita belajar secara tradisional, maka kita adanya 3 pembahagian. Ada setengah guru yang lebih moden, dia membawa dengan 4 pembahagian. Mana 4? Kita kata 3 pembahagian tu, yakni waris usul, kemudian waris furu' ke bawah, kemudian kita ada warisnya hawashi di tepi. Boleh, waris usul yakni bapa dan datuk, waris furu' waris ataupun kita kata furu' yakni ke bawah, itu adalah anak dan cucu. Kemudian hawashi ke tepi, yakni saudara dan bapa saudara lah. Boleh. Jadi kalau setengah guru dia membawa dengan waris utama, waris ganti dan waris sisi ataupun waris yang bahagian tengah. Okey, baik. Kemudian kita tengok last kali yang untuk bahagian 3, tak ada apalah, masalah umariyatan, yakni untuk masalah kalau kata meninggalkan suami ataupun isteri, bapa dan ibu sahaja, maka dia ada pengiraan yang khas. Kemudian bawah ni adalah cara kira faraid. Boleh, dia punya kolom-kolom dia lah. Boleh. Okey, baik, habis. Adalah kat sini kita boleh baca kan. Nanti kita buat lain. Ni saya nak letak satu kertas yang jernih, plastik yang jernih, kita boleh conteng atas tu. Baik, jadi setakat tu dulu. Jadi setakat tu dululah. Jadi setakat tu dulu untuk video kali ni. Untuk pandang ataupun kita tengok secara terperinci mengenai modul Easy Faraid. InsyaAllah lepas ni kita akan buat pengiraan ataupun video untuk app tu sendirilah. Kita install, kita tengok macam mana cara nak guna. Okey, baik. Wallahu a'lam.